على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أمين أمين يا رب العالمين. أحبابنا في الله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita ta'abbud, tanda kita mengucapkan syukur pada atas segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal yang kita lakukan walaupun sikit, insya-Allah. Ahbabuna fillah, kita akan sambung pembacaan kitab Raf'ul Astar fi Talab al-Maghfirah min al-Ghaffar pada hadis yang ke 13. Oh, pandai. Apa mengajar di sekolah rendah lah. Kau surat berapa? 13 ikut. Kemas cara ni. Mak imam kita kemas lah. Sekali ni pun tuan-tuan tak boleh tipu saya. Saya tulis tarikh kan. 21/5/22. Kalau berdoa habaq kita hadis 10 teruk sangat hampa kencing aku ni. Habis Ramadan duduk kencing orang lagi. Nampak gaya Ramadan tahun lepas apa nama hal lepas ni tak ada faedah. Habis cakap tu alhamdulillah. Baik, hadis 13 mengucapkan istighfar selepas solat subuh. Amweh kena. Pas kita memang subuh tadi ni, tu imam kita tadi duduk istighfar. Baik, ada tak hadis dia, dalil dia? Ada ni. عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يقول من قال بعد الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن Sunni. Daripada Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengucapkannya selepas subuh 3 kali dan selepas asar 3 kali. Ini di antara wirid. Wirid ni apa dia? Benda yang kita selalu ulang. Wirid ni. Sebab tu dia masing-masing dia ada amalan dia, dia ada wirid dia, dia ada aurat dia. Maka di antara masa yang paling dianjurkan untuk kita wirid ataupun untuk kita berzikir ni, iaitu lepas sembahyang. Apa dia? Baca zikir ni 3 kali subuh, lepas subuh 3 kali selepas sembahyang asar. Apa dia? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini pun satu, huwa hayya ke hayyu ke. Hayya pun boleh, hayyu pun boleh, tersedup tengkang. Hak masalahnya haram istighfar pun tak. Lepas mayang cungit bangkit belah gitu, kena ayak kopi kedai kopi tak apa. No? Kena apa nama mi goreng kedai janda tak apa. Tapi nak istighfar malas langsung. Istighfar pun tak, zikir pun tak, ayat kursi pun tak, apa pun tak. Lagi dahsyat, ada saya tengok, bukan baru ni, lama dah, ada ustaz-ustaz pula orang zikir tu pun ingat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, selepas daripada sembahyang tidak ada warid daripada Nabi baca surah Al-Fatihah. Lah, anduk kalut apanya? Takkan semua benda takkan semua benda hang nak petikai orang ni. Nah, ada saya dengar baca Fatihah tak boleh lepas sembahyang, lepas sembahyang. Benda ni tak warid, Nabi tak buat. Allah, jangan sempitkan sangat kita dalam pemahaman beragama, dalam beramalan. Orang beramai tu pun besar rahmat dah. Orang beramai tu pun besar rahmat dah. Buat amalan tu pun besar rahmat dah. Selagi mana ada nas, selagi mana baru ni Maulana Lutfi, salah seorang tenaga pengajar di belah sana tu, belah KL ke Selangor tu. Dia tengah ziarah kubur di Makkah ke Madinah ke atas pada Sayyidah Khadijah ke apa, makam sahabat. Mai kawan ni dia biar ni haram bid'ah, baca Quran bid'ah, pergi kubur. La ilaha illallah. Kawan kata, takkan semua benda aku nak ni, tak, aku bukan khusus duk buat benda satu hal ni. Lagipun takkanlah
Nak baca Quran dekat kubur pun tak boleh. Quran ni baca tang mana pun tak apa. Hang duk kubur ke, hang duk atas gunung Jerai ke, hang dah gunung Kinabalu. Ni isu pula dah. Ingin lebih bentuk gunung Jerai ni baru ni isu pula dah. Kan? Bukanlah kita nak menyokong syirik ni, khurafat ni, buat tang mana pun kira salah. Hang duk atas gunung Jerai ke, hang duk dalam kolam mandi pun kalau hang buat khurafat tetap salah. Isu dia sekarang ni, adakah benda yang dilakukan itu salah? Itu saja. Dan benda kita nak sabit salah ni, dia ada kriteria nak abang kata salah. Yang pertama, niat dia. Contoh, depa kita pergi ambil ayat semayang dengan mandi. Ayat semayang salah ke? Mandi salah ke? Ayat semayang basuh muka. Contoh basuh muka, kan? Basuh muka. Ambil ayat basuh muka, adakah dikira salah khurafat? Sahat dulu, tengok dulu. Basuh muka ni kalau kata dia niat semayang, jadi ayat semayang. Basuh muka kalau dia niat tanzih, dia niat bersih, bangkit-bangkit pagi Allah tarik mata ni, buang kat tu, basuh muka, dia kira bersih. Oh panas, oh tak boleh duduk, ambil ayak basuh muka, dia jadi tabrid, ayak jadi sejuk muka dia, sejuk tubuh badan dia. Atas niat apa yang dia lakukan, itu satu. Dia ambil ayak ataupun ayak biasa pun, ayak susu yang direndam daripada kaki ayah pin buh di muka, tu baru boleh nak ukok pula. Pasal apa yang dia ambil ayak kaki korang tu pergi bubuh di muka, untuk apa? Barulah boleh diniat. Mandi pun sama juga. Nah, takkan kerana sabit mandi ayak pelaga Tok Syekh tu kira syirik terus. Nah, mentang-mentang korang tu buh kepiah ke pakai kain pelikat ke, mandi dengan ayak tu kira syirik. Habis tu yang naik kayuh basikal, kayuh geret daripada bawah naik atas pergi basuh muka di situ pula tak syirik. Takkan nak kira lagu tu. Sebab tu bab syirik ni benda memang kita wajib jaga dan perlu jaga, tapi jangan sampai kita katakan ekstrim sangat, sampai orang buat semua benda kira syirik belaka. Tu payah. Nah. Ya. Isu dia video tu bila dia tulis hendaklah. Hak tulis tu pun satu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab, kita baca kitab, nah, perkataan itu sangat penting. Sebab tu lebih-lebih lagi kita kata, cara ni rahmat banyak bagi ni. Sebab tu kita kalau mengaji kitab-kitab fiqh, khusus kita katakan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kita, perkataan-perkataan itu yang diguna pakai dalam kitab pun dihurai oleh para alim ulama. Dia bukan takat hurai hukum je. Contoh, hendaklah. Apa maksud hendaklah? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Faham? Tidak boleh bagi dia. Tidak boleh tu. Adakah tidak boleh tu menunjukkan makruh? Adakah tidak boleh itu menunjukkan haram? Besar perkataan-perkataan tu bagi kesan. Macam saya kata sebelum ni, kan, kita bagi duit dekat mak kita, boleh tak guna perkataan sedekah? Boleh tak guna perkataan hebah? Boleh tak guna perkataan hadiah? Macam kita saja-saja bagi duit kat mak kita, gamak ke kita ni sebagai anak guna perkataan mak ni sedekah untuk mak? Gamak ke kita pakai perkataan tu? Perkataan itu pun sebenarnya dah bagi kesan pada kita punya ni, kita punya perasaan, kita punya hukum dan sebagainya. Sebab itu jangan, yang pertama, netizen jangan terlalu tergerak hati sangat dengan tajuk-tajuk lagu ni. Kadang-kadang terkesan dengan beberapa fahaman, sebab kita pun lah kali bubuh dengan tu juga. Yang keduanya, hak kita pun nak buat konten. Dia ni orang duk mandi tahun 20 tahun dah, duk mandi tahun tu. Ni kerana dia ni duk pergi buat konten lagu tu, lah kali hingat habis satu baik. Tak salah nak buat konten ke, buat lah. Dia konten ni pun kadang-kadang konten TikTok, konten dalam video lah apa semua, kadang-kadang nak, orang kata apa, wallahu alam lah, atas niat masing-masing. Kerana benda-benda tu ambil beringat. Kadang benda tu tak ada masalah apa. Contoh, boleh tak pergi cium kaki mak? Boleh tak pergi cium kaki ayah? Boleh tak pergi cium kaki tok guru? Kalau nak kira dalil, ada dalil bahawasanya ada sahabat cium kaki Nabi, cium tangan Nabi dan cium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas penghormatan, bukan kata atas sembah.
Tapi bolehkah kita duk pergi guna dalil tu, ayat tu, main habaqkan masyarakat kita hari ni? Tuan-tuan sekalian, kena apabila habis pengajian sekali lagi, habis bagi sembahyang apa kuliah subuh kita segi, minta semua mai salam cium tangan, lutut dan juga kaki nah. Allah. Balik awal. Confirm jadi fitnah. Saya lepas ni pakai tak boleh masuk Penang. Mengajar pun tak boleh, apa pun tak boleh, masuk lintas pun dia tak bagi. Oh, puak ni ustaz tu syirik. Suruh apa nama salam cium kaki dia, cium apa nama lutut dia, cium apa siku dia. Ada benda yang kita mengaji, kita tahu ada benda yang kita tak boleh duk share untuk orang awam, kerana benda tu akan jadi fitnah. Ada benda-benda lagu ni walaupun ada dalil, tapi bukan masa dia dan bukan tempat dia. Kita duk buat mai, duk pi habaq tu, tuan-tuan boleh cium kaki tok guru. Oi, boleh, memang boleh, tapi bukan tang ni, bukan tempat dia, bukan masa dia. Dalam masyarakat awam yang kita duk kira hak duk isu di tengah duk sembang buat isu syirik, isu khurafat, isu-isu lagu ni, dia buat mai pula tajuk lagu tu, balik awal. Nah, sebab itu tuan-tuan, dia kena tengok la ifrat wala tafrit. Yang buat konten pun kena ambil beringat, yang buat komen tu pun kena ambil beringat. Ini tak ada tuan-tuan, mandi boh kapiak terus ke mandi ya. Jangan sampai lagu tu lah ekstrim sangat lah. Jadi macam tu. Jadi hayya ke hayyu, kau baca lagu mana tak apa, kena dua-dua. Kalau hayya na'at thani, kalau kita i'rab dia lah, nah, kalau hayyu khabar mubtada mahzuf, tu boleh belakang. Nah, hayya boleh, hayyu boleh. Jadi tu saya duk tengkang. Kita dengar dia baca hayya betul, kita dengar dia baca hayyu betul. Yang masalahnya tak baca. Itu masalah. Astaghfirullahalazim, ya boleh, tidak ada masalah. Nah, bab tambah-tambah ke kurang apa ni tak ada masalah. Dia janji penambahan itu kita katakan yang masih lagi ada asas. Misalnya kita katakan astaghfirullahalazim, dalam riwayat lain mungkin ada astaghfirullahalazim ni. Bagi kita ni jumpa riwayat ni astaghfirullahalladzi la ilaha illal hayyul qayyum, tak ada masalah. Tambah ke kurang ke apa, dia contoh macam wirid. Contoh dia berkata, oh kami ni dengar kata ada hadis Nabi SAW suruh wirid 33 kali subhanallah lepas sembahyang, 33 kali alhamdulillah lepas sembahyang, 33 kali Allahu akbar lepas sembahyang, perhabis dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Contoh kita katakan tu. Baik, isunya di sini ialah kalau kita zikir lebih, salah ke tak? Tengok-tengok Allah terlajak biji tasbih boh 34. Okey tak okey? Boleh tak boleh? Saya orang tanya pula, oh kalau kita kurang, kalau kita kurang tengah duk zikir telena sat, tu imam pun apa nama subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, dia pun berhenti tentu sambung alhamdulillah terus, padahal baru 29 kali. Nak kira lagu mana? Bagi kata guru kami, bagi zikir-zikir yang mempunyai angka yang tertentu, lebih tak apa, kurang bukan berdosa tapi tak dapat fadilat. Contoh macam ni, kalau sepatutnya 33, kita buh 34, 35, buh 340 tu. Contoh, had tu dapat fadilat. Kalau contoh kata siapa baca 33, ini contoh nah, siapa baca 33 kali benda ni lepas sembahyang, kata Nabi SAW, dia akan dapat pahala apa nama umrah. Contoh, ini contoh. Ini pun satu hal agak kena bak contoh potong dan tu kata main hadis palsu pula dah kena juga. Ini contoh. Siapa yang baca ni 33 kali dia dapat pahala sekian-sekian. Okey, baca 34, 35, 36, fadilat tu dapat termasuk. Had 3 kali tu kira pahala juga. Tapi kalau kita suruh 33, kita baca 29, fadilat had tu tak dapat, tapi pahala zikir tu dapat. Macam tu. Dia beza dia yang tu saja. Jadi mungkin orang kata zikir ni banyak ni sekian, banyak ni sekian, banyak ni sekian, maka ikut berapa bilangan tu. Kalau lebih tak apa, kalau kurang dia dapat pahala zikir saja tapi tak dapat pahala fadilat yang telah kita sebutkan. Baik, astaghfirullahalladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon keampunan dari Allah Ta'ala yang tiada Tuhan selain dia, yang bersifat dengan maha hidup dan maha memelihara, dan aku bertaubat kepadanya. Maka ni fadilat dia. Maka
akan diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Fadilat zikir astaghfirullahalladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih ni, kalaulah kita baca setiap kali lepas sembahyang subuh dan sembahyang asar 3 kali, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Allah, nak kira guna tuan. Yang kita duk banyak-banyak dalam ni, orang tuan-tuan rasa dosa tuan-tuan apa nama besar kepui beras. Kita ni berdosa ni tak larat nak kira. Bayangkan tengok betapa pemurahnya Allah, betapa ghafarnya Allah, betapanya tawabnya Allah, betapanya Allah Ta'ala ni maha menerima taubat, maha mengampun. Istighfar lepas mayang 3 kali saja Allah Ta'ala ampun dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Allah Rabbi ya salam. Sebab tu nak pesan juga ni, tambah muda-muda ni pun biasakan diri lepas mayang tu duduk sat, jangan kalut lagi. Biasakan. Saya dulu masa awal dulu pun mak saya jenuh tegur, hang ni lah pas mayang ni zikir ni slow sikit, kami orang tua-tua tak ada nak ligan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Allah majnun an-nar Allah wa inna Allah antas salam minkas salam wa ilaika assalam. Orang tua-tua ni mengah. Bila duk campur dengan masyarakat, bila duk ni barulah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi, baru hak muda pun boleh ikut, hak tak reti apa pun boleh ikut, hak pandai dah pun boleh ikut, hak muda boleh ikut, hak berumur pun boleh ikut. Cara tu. Jadi dengan istighfar saja lepas sembahyang subuh, itu pahala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq. Keterangan muka surat 38. Maka terdapat banyak zikir yang Nabi anjur kita untuk amal dalam hidup kita seharian. Bahkan para ulama ni tulis pula kitab-kitab khas berkenaan dengan zikir-zikir ni, seperti mana kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimallahu taala dan banyak lagi. Dan bahkan menjadikan pastian satu bagi hamba itu untuk dia sentiasa zikir pada Allah Ta'ala walau bagaimanapun keadaan dan ketika, sehingga kan setelah mana melakukan salat khauf. Salat khauf ni solat apa? Solat yang kita berada dalam keadaan takut. Maksudnya betul mana? Waktu mana? Waktu kita kata tengah perang misalnya. Waktu mana? Waktu kita katakan tengah-tengah berlaku musibah, bala bencana misalnya. Waktu yang berlaku kita katakan hal-hal yang menyebabkan sifat takut kita tu ada. Contohnya tuan-tuan pi Thailand baru ni, tengok-tengok dia duk tembak, tum-tam. Tuan-tuan tak sembahyang maghrib ni, nak masuk isyak pi dah. Ambil dah ayat sembahyang duk dengar menembak ni. Allah nak buat lagu mana nak sembahyang di surau sekali lepas masuk tembak di surau misalnya. Saya punya takut punya pasal lari tinggal 5 minit, 4 minit lagi maghrib nak habis. Nak buat ke mana? Kena solat khauf. Solat khauf ni ada berapa? Berbelah cara. Dalam kitab Nailul Attar kalau tak silap saya ataupun Subul Salam, ada berbelah cara sembahyang solat khauf ni. Sambil-sambil berlari, sambil berlari baca Fatihah, baca surah, sekali mai tak nak rokok, berhenti rokok sah. Lepas tu dengar menapang duduk dekat sikit, bunyi tu deras sikit, lari, bangkit dah rokok, sambung lari dulu, saya berhenti saya lagi sujud pula sah. Boleh berasa aman sikit, sujud kali kedua, bangkit, bunyi pula dah, lari lagi. Lebih kurang macam tu. Dia ada berbelah cara untuk nak salat khauf. Kalau kita tengok tentera tu, kita carilah YouTube sembahyang salat sunat khauf tentera, duduk belakang lagu tu. Kau ni rukuk sujud semua selesai, yang ni bangkit, yang ni pula rukuk sujud semua selesai. Tu ada setengah tu, ada pula kalih pula. Kau ni mengadap, kau ni mengadap, macam-macam cara nak sembahyang salat khauf. Itu kena mengaji lah. Hatta dalam sembahyang kita salat khauf pun, setelah mana kita sembahyang salat khauf yang keadaannya begitu genting dan masih dianjurkan pun untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Hatta dalam keadaan kalut lagu tu pun Allah Ta'ala suruh zikir lagi. Kata Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengasihi Allah semasa kamu berdiri atau duduk semasa kamu baring. Ini keadaan yang Allah Ta'ala bagi tahu kat kita. Kita ni nak berzikir lagu mana keadaan pun tak apa. Diri boleh berzikir, duduk boleh berzikir, baring boleh berzikir, atas gunung jerai boleh berzikir, dalam kolam boleh berzikir.
Nah, cuma kalau duk berzikir sambil angkat tayar wili, payah orang kata lain. Nah, budak muda kita boleh duk angkat tayar sambil duk berzikir, orang terpelik lah. So dia buat kerja gitu. Walaupun keadaan, nak abang kata apa, semua keadaan boleh berzikir belakang. Nah, semua keadaan boleh berzikir belakang. Kecuali macam kita kata tadi lah, benda-benda yang fahisyah ataupun benda-benda yang pelik bagi orang, tu saya dah buat lah. Tu saya dah buat zikir yang jenis pelik daripada orang. Macam saya masa duduk berdagang buat puasa dulu, memang saya akui, memang kami pernah naik di atas Gunung Cerai, memang pernah kami buat risikan, memang pernah kita tengok-tengok ada daripada ajaran-ajaran yang kita katakan salah. Bahkan baru ni saya kuliah radio, ada seorang kak tu, dia tanya, ni ustaz, saya nak tanya, apa hukum duk pergi bertapa di gunung ni? Pula dah. Baru ni, Khamis baru ni. Dia tanya hukum tapa. Masalah bertapa tu dia masing-masing cara lah sebenarnya. Mengaji ilmu dia masing-masing cara, kaedah. Kita tak mengaji tajuk tu, kita berasa pelik. Contoh orang mengaji silat. Mungkin mengaji silat tu ada dalam bab pengajaran silat mereka tu, mereka nak kena bertapa. Itu ikut suka hati mereka lah, cara mereka. Cumanya janganlah sampai tinggal agama. Naik wirid ni, Allahu Akbar, bergegang pondok-pondok wirid. Pergi tengok-tengok masuk mayang Jumaat, haram tak terus mayang. Hang nak buat benda tanpa hang wirid semayang Jumaat, hang tak pergi. Hang duk pulun jaga benda-benda sunat, hang duk pulun jaga benda-benda hak lagu tu, lah kali hak wajib tu hang tak buat. Oh tak boleh, kita ada undang-undang sebenarnya dalam tarekat kita ni mesti 40 hari duduk di atas gunung tu. Nabi dulu pun beruzlah dalam gunung. Ni bang, mana abang mai kat hang nah. Hak Nabi duk pergi gunung tu yang pertama. Nah, yang pertama pasal apa? Mengikut kepada agama yang sebelum. Yang ni semayang juga, zikir juga, cuma ikut syariat yang sebelum. Awak masa tu tak pergi duduk di Masjidil Haram, pasal masa tu Masjidil Haram bukan lagi dalam keadaan yang seperti mana kita tengok hari ni. Keliling 360 berhala. Dalam Kaabah pun ada berhala. Mana mungkin Nabi nak pergi beribadat, duk pergi duk tafakur tentu tu, duk tengok. Duk kita ni kena tengok. No. Duk pegang duk tengok tentu. Kali ni tu dia ni besar lagi. Nak tafakur apanya? Suasana di Kaabah masa tu tidak mengizinkan Nabi untuk tafakur, untuk ibadat, untuk dekat dengan Tuhan masa tu. Akhirnya pi di satu tempat yang lebih sesuai, iaitu sana. Yang kedua, Nabi pi ke sana dalam keadaan menyediakan segala kelengkapan yang sempurna bagi isteri dengan anak-anak di rumah. Kita hari ni keluar dakwah, kita hari ni keluar tapa, anak bini di rumah makan apa orang tak tahu. Faham tak? Banyak benda beza. Ketiga, sana dulu ni Masjidil Haram lah keadaan sebut. Hari ni masjid punya luas. Nak tapa lah masjid ni sampai tak larat nak. Tuan-tuan pi lah mana masjid pun confirm kosong. Pi haram tak pi pun. Masjid sampai ke hari ni kosong. Alasan apa dia? Covid. Covid. Orang cakap lagi marah pada benar tu. Alasan Covid lagi tak main semayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hang kata dunia dah hampi, masjid hang tak boleh main. Alasan Covid. Kita tak nafikan sakit tu, kita tak nafikan ujian tu, kita tak nafikan benda-benda tu semua. Tapi jangan sampai kita buat benda tu sampai menafikan semua ibadat-ibadat yang lain. Masuk Pesaraya boleh tengok bola, boleh stadium sampai penuh, sampai tak tahu nak buat apa. No. Sampai kelak-kelak malam pun penuh dalam ni. Pasal pun masjid kita nak bertiga. Sebab itu minta-minta Allah sekalian, nak ikut masing-masing cara mengaji. Tapi jangan sampai kita katakan hal tersebut menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan amalan-amalan yang benda-benda yang kita buat lagu tu. Baik. Siapa sampai muka surat 39? Sampai tahap ini dianjurkan berzikir pada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan salat khauf. Ini kerana keperluan yang mendesak agar kita sentiasa ingat Allah Ta'ala, seperti ucap hamdalah, takbir, doa kerana untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan menguatkan hati dalam menghadapi musuh dan mendapat keuntungan Allah. Dia mudah lagu ni tuan-tuan. Ingat Allah Ta'ala. Kalau kita ni dalam keadaan yang senang ni kita boleh ingat Allah Ta'ala, insya-Allah masa susah kita boleh ingat Allah Ta'ala. Dan ada riwayat lain mengatakan bahasanya ingat Allah Ta'ala waktu senang, Allah Ta'ala ingat kita waktu ketika mana waktu kita susah.
Kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala ingat kita lagi dahsyat. Allah kita ingat pada satu kumpulan yang baik, Allah Ta'ala ingatkan kita pada kumpulan yang lebih baik. Kita ingat Allah Ta'ala dalam ada disebutkan hadis kursi tersebut sampai tara tu. Maksudnya mengingati Allah Ta'ala dia senang macam ni tuan-tuan. Kalau kita ni ingat Allah Ta'ala waktu kita senang, waktu kita duk seronok ni kita boleh ingat Allah Ta'ala, insya-Allah waktu susah kita boleh ingat Allah Ta'ala. Ini time makan pun tak erti nak bismillah, lepas makan pun tak erti ucap alhamdulillah, waktu bangkit daripada tidur pun tak erti ucap alhamdulillah, waktu boleh nikmat, boleh gaji pun tak boleh ucap alhamdulillah. Ini pun jadi isu. Sebab tu baru ni dia tengok video apa, ambil gaji dia buat taranum. Kan? Duit gaji masuk apa mau buat gaya taranum. Itu pun dia perbahaskan, adakah benda itu boleh dikira salah di segi undang-undang syariah. Kan? Dulu apa lagi? Taranum apa nama, buat serupa taranum. Wa ula sawafatu. Dia fatuk tu. Kan dulu ni. Adakah dia tu boleh menjadi penghinaan bagi agama? Pakai songkok, pakai kepiah. Ni, duk angkat buah nyok dua lagu ni apa semua, buah dengan terowong ke teropong ke apa ke semua ni, duk pergi berubat boleh. Adakah dia dikira salah ataupun menghina agama? Dia ada undang-undang syariah benda tu. Tak semua bagi kita tengok secara zahir salah. Tapi ada kriteria yang boleh pihak berkuasa ataupun pihak entiti beragama ni boleh ambil tindakan atas hal-hal tersebut. Tu tak kira lagi baru ni dalam TikTok tuan-tuan. Cuba perhati tengok TikTok baru ni. Tuan-tuan tak tengok TikTok kan? Tuan-tuan jenis baca Quran tiap hari, memang tuan-tuan tak dan tengok benda-benda lagu ni. Semayang dengan kipas. Semayang dengan kipas, tuan-tuan boleh bayang. Semayang dia jadi imam, sebelah tu kipas, boh pakai telekung. Kalau ya pun hang loser, kalau ya pun hang tak ada bini, kalau ya pun hang tak ada awet untuk nak buat ni, jangan sampai pergi bubuh telekung kat kipas. Dia jadi penghinaan. Sebab hang pakai telekung masa semayang ni tak ada agama lain kita ya. Bahkan bukan kira agama. Orang bangsa Melayu duduk di Malaysia dengan Indonesia, tanah Jawi ni yang pakai telekung orang perempuan. Orang tahu pakai telekung semua orang Islam. Ciri khas bagi orang Islam di belah Nusantara kita ni, semayang pakai telekung. Kita ambil telekung bubuh di kipas. Kita cuba fikirkan ni pelik tak pelik orang. Boleh saja jadi penghinaan pada agama. Sebab tu kena perhati sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni tang mana apa kena ingat. Yalah budak-budak apa PBNU lah ni. Ada budak-budak baru nak up lah ni. Amboi dia buat konten sampai tak tahu punca lah, ya Allah tuan-tuan. Tengok. Lah ni zaman tu. Zaman tu. Dan kita pun orang tua-tua ni, orang lama-lama ni ataupun orang kita ustaz-ustaz ni pun kena tahu tajuk-tajuk ni, nak kena hurai. Orang dia bercerita apakah hukum semayang dengan kipas. Dia tak tahu isu. Dia boleh kata ni apa semua benda ni duk berlaku. Jangan duk tanya benda-benda hak tak ada dalam dunia. Tanya benda tak ada dalam dunia apa orang duk hengak dalam media sosial lah. Dia duk buat kira jangan duk pergi tanya soalan-soalan tak ada apa nama asas ni. Tak ada asas apa. Dia tak tahu. Sebab tu zaman law ni bukan nak kata ustaz pun kena ada lah jenis ni tu. Cuma ustaz jangan duk terlajak lebih dari netizen. Dia pula duk like merata. Hak gemak tak tahuan pun like, hak gemak tak tutup aurat pun like, tahu parit belaka tu. Kena beringat juga ni kadang-kadang. Allah macam-macam isu lah ni no. Maka sangatlah digalakkan untuk mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan tenang, terutama ketika selesai daripada solat. Mengapa perlu istighfar telah solat? Ini isu dia. Pasal apa kita disunatkan untuk istighfar selepas daripada sembahyang, sedangkan kita tak buat dosa pun. Kita tak buat dosa pun tuan-tuan. Kita tak berzina pun, kita tak mencuri pun, kita tak mengata korang pun, kita tak mengumpat pun, kita lepas sembahyang. Dan sebaik-baik ibadah itu juga adalah salat. Tapi pasal apa lepas sembahyang kena istighfar? Mari kita tengok tahun ni. Bukankah kita baru saja selesai melakukan ibadah dan bukannya kita melakukan dosa? Apa hikmahnya buat istighfar lepas melakukan salat? Hal ini kerana kemungkinan besar. Ini jawapan dia. Kita di dalam solat tadi, hati dan anggota kita tidak sepenuhnya menghadap Allah Ta'ala dan menyebabkan solat kita tidak sempurna seperti yang sepatutnya. Pertama, manusia ni, hamba ni, makhluk Allah Ta'ala ni, kedudukan dia paling hina bukan masa dia kena maki.
bukan masa dia kena hina, bukan pasal masa anak-anak dia buang dia, bukan masa masyarakat tak perhati dia, bukan masa dia duduk dalam keadaan miskin ataupun muflis. Tapi manusia ni duduk dalam keadaan yang paling hina ketika mana dia menghadap Tuhan dia, dia melupakan Tuhan dia pada waktu yang sama. Itu manusia yang paling hina. Duduk tengah semayang ni, duduk tengah sebut Allahu Akbar, dan lagi duduk ingat manusia yang paling hina. Itu masalah kita. Tengah duduk menghadap, tengah duduk menghadap Allah Ta'ala, boleh duduk teringat sekali lagi lepas mayang nak makan apa. Allahu Akbar. Ni, duduk tengah semayang ni, teringat Allah, hujan, baju tak angkat pula dah. Hujan, baju tak angkat, dan lagi duduk fikir buat baju. Tu je. Allah, Nabi anjurkan kita untuk mengucapkan istighfar. Sebab tu bila kita mengaji kan, kadang-kadang tu guru kita kata, kita ni semayang waktu ni ada yang terkurang, maka apakah amalan yang nak tampung semayang kita ni? Semayang sunat kita tu lah. Semayang sunat kita ba'diyah qabliyah tu lah hak nak tampung hak semayang-semayang kita hak kurang ni, sempurna. Sebab tu di antara kesempurnaan salat, di antaranya ialah jaga hati, jaga khusyuk. Bahkan kesempurnaan solat ini dianjurkan jaga daripada luar sembahyang lagi. Apa dia? Memenuhkan saf. Itu pun dikira dah sebahagian daripada menyempurnakan solat. Tutup imam kata apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Penuhkan saf, sesungguhnya rapat saf ni akan menyempurnakan solat. Macam tu. Maksudnya, jadi ada kadang-kadang kita semayang ni kadang-kadang terlajak. Kita semayang ni kadang-kadang kita tak teringat ke Tuhan, kita tak khusyuk, sambil duk rokok boleh duk ni. Sebab tu kadang-kadang kita boleh terlajak 3-4 pas semayang subuh. Dia buat 3-4 lagi, semayang subuh 2 aja. Dia buat 3-4 apa? Duk heran. 3 ke 4 dah tak. Pasal apa sampai kita kalik lagu tu? 3 ke 4. Dia beza orang angkat takbir lepas ni doa iftitah. Lepas doa iftitah sekali doa ni. Lepas tu nak baca apa ayat kursi ke ayat apa ke ni. Turun sekali sempurnakan rokok, turun sujud. Sujud ni aku ni mulia lagu mana orang panggil aku sekian gelaran sebagainya. Lagu mana pun aku tetap letak yang kata dai aku ni di tempat pungkuk orang je. Kita tengok. Kita letak dai kita ni tempat pungkuk orang je. Level tu sama je kita dengan bungkuk orang. Beringat satu sampailah ya Allah aku bagi salam. Moga-moga aku bagi salam sebelah kanan ni, semua orang belah kanan ni aku ni Allah Ta'ala selamatkan daripada azab bin neraka dunia akhirat insya-Allah. Bagi salam belah kiri, moga sebelah kiri ni semua boleh rahmat Allah Ta'ala dengan keselamatan. Sebab tu kita doa Allah, kita sebut zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau yang maha menyelamatkan, daripada Engkau lah datangnya segala keselamatan dunia akhirat. Kita menyebutkan hal-hal tersebut. Keadaan ini tidak sepatutnya terjadi kerana dalam keadaan kita melakukan solat pun masih lagi hati dan anggota kita melupakan Allah Ta'ala. Maka sepatutnya kita mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala agar mengampuni kekurangan dan kesilapan kita tersebut. Itu isu dia. Kita hormati Allah sekalian. Boleh sikit ke? Boleh. Tuan-tuan semua main naik kereta ke, main naik gerek ke? No. Kalau tekat main dengan motor suruh gagah balik lah, hujan lebat je. Duduk lah sat. Sikit lagi, kita baca satu. Yang ni pergi cepat sikit insyaAllah. Hadis 14, membaca doa ketika memasuki pasar. An Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul man dakhala as-suqa wa qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa tu sampai tang tu. Kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memasuki pasar kemudian membaca. Masuk pasar ni lagu mana? Masuk tang mana-mana tempat orang menega. Ini kita dah faham kata pasar, kira pasar malam, pasar nak pekan nak jam. Masuk pasar raya tak baca doa ni, teruk. Masuk dia apa dia? Pilah tang mana pun tempat orang menega. Lagi orang tanya pula, Ustaz saya ni jenis tak pi dah pekan lah ni, pasar nak pun tak pi dah, semua menega online, perlukah baca doa ini juga? Pula dah.
Orang lah ni dia bukan boleh kira, tuan-tuan. Soalan orang hari ni dia bukan boleh kira. Sebab tu kata guru kami, Syekh Shaltut hafizahullah ta'ala, dia kata apa? Hang baca kitab ni jangan duk baca hak sikit-sikit. Hang baca mendalam, pasti hang akan ditanya soalan-soalan apa yang hang baca esok nanti. Hang akan diuji oleh manusia ini dengan apa yang hang mengaji itu, dengan soalan-soalan mereka. Kita mengaji sikit, hak tanya tu sikit. Kita mengaji dalam, hak tanya tu kuih dalam. Oh, kalau cara macam tu kita kena baca sikit je. Pasal bila kita tanya sikit, saya lagi dalam periksa pun ustaz tanya sikit, jam tahu parik terus tu. Maksudnya apa dia? Ni ustaz-ustaz nak mengajak ni, dia jangan ada ilmu ala kadar saja. Jangan. Sebab tu orang nak mengajak ni pun tuan-tuan, dia ada kriteria dia. Orang dulu-dulu kalau nak mengajak tuan-tuan, mesti dapat izin daripada tok guru dulu, baru dia boleh mengajak. Aman. Hang ni tok abah tengok contohlah. Hang ni baba tengok boleh mengajak dah ni. Cumanya hang boleh mengajak nahwu sarah ya. Hal lain tu hang tak usah duk ajak lagi lah. Nah, kalau nak mengajak dekat nahwu sarah saja. Yang lain tu jangan lagi. Tapi saya minat fiqh. Fiqh hang tak boleh ajak lagi. Kena mendalami lagi. Kena bagi faham molek cerak elok kepada kefahaman yang jelas berkenaan dengan fiqh ni, baru hang boleh mengajak. Betul ke? Tak apa baba, insya-Allah. Saya pun tak niat mengajak lagi, tapi kalau kata orang panggil tak apalah, saya pergilah. Tapi minta izin lah, insya-Allah. Mengajak dua tu ya. Ada orang, hang ni boleh buka pondok lah kot. Baliklah. Terus duduk lah dengan baba ni. Bapa dah bagi segala benda dah kat hang, balik buka pondok lah. Ada macam tu, buka pondok ni cerita bukan nahwu surah saja, nahwu fiqh, tauhid, akidah, usul, fiqh, hadis, semua kena mengajak lah tu. Orang dulu ngaji pula puluh tahun. Hari ni baru tengok kelas YouTube 3 kali. Dia pula buka kelas online. Macam-macam hari ni. Dia pun mengaji dalam YouTube je. Lepas tu duk rasa kemas lagi, saya boleh buka kelas online dah ni. Sat dulu. Bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua benda kita boleh cakap. Ada tajuk dia, ada masa dia. Baik. Kemudian, maka lagu mana kita masuk mana-mana pasar, mall ke apa ke, kedai ke apa ke, yang janji orang ramai duk kalut dengan berniaga. Itu dia punya punca dia. Pasal apa disuruh berzikir waktu tu? Kebanyakannya di pasar ni ialah orang sedang ghalib. Kebanyakan di pasar ni orang sedang ghalib. Sebab tu nanti kita akan jumpa juga, kawan tu ajak kawan dia istighfar masa di pekan. Jumpa di pekan, ajak istighfar. Hadis tu nanti kita akan jumpa. Hadis yang ni bila kita masuk pasar, pasal apa pasar ni dianjurkan untuk kita berzikir? Sebab kebanyakan manusia di pasar sedang ghaflah, sedang lalai mereka dengan urusan dunia mereka. Sedang lalai mereka dengan urusan dunia mereka. Maka dianjurkan untuk kita masuk pasar tu zikir, ingat Allah Ta'ala dulu. Tambah bawa orang perempuan tuan-tuan ke, masuk mall ni tengok-tengok sale, tunggu duk kan. Kita ni boleh gagah takat tengok baju kasut sale tu, kita pun jadi nak kena pergi tengok kau ni kan, boleh ikut ada yang boleh beli. Puak tu kalau kata puak pula tu. Orang perempuan ni kalau kata tambah, kita katakan hak beratus ni, kita kadang-kadang gayat juga duk pergi tengok baju seluar beratus ni. Orang rumah ke, orang perempuan ke, hak buat sale tu kedai emas. Hak tak sale pun beribu dah. Hak sale pun beribu lagi. Tu pun penuh tuan-tuan. Abang, hak ni lawa abang. Buat tanya kita, abang ni lawa. Tu lawa bukan lawa saja tu. Lawa tu bukan lawa saja. Tu kita dompet kita pula nak kena tengok lawa tak lawa. Sebab tu lalai kita. Ada orang duk pergi tengok sale, aku tu duk pergi ucap alhamdulillah. Masya Allah sale, Masya Allah 50%, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Ini di antara nikmat-nikmat Allah. Ada duk kata gitu. Tak ada orang duk pergi pergi tengok apa sale, aku tu duk pergi mengucap syukur. Tak ada, ghalib tuan. Saut tu dia ni ambil punya lagu ni punya ghalib kita. Maka
Nabi ajak kita pi di tempat-tempat hak orang duk ralik dah. Dia tak perlu pergi kedai nombor ekor, dia tak perlu pergi kedai kasino, dia tak perlu pergi tempat-tempat memang duk ralik dah. Ni tempat beli belah ni pun orang ralik. Maka Nabi ajak kita nak masuk di kedai-kedai lagu tu, nak masuk di tempat-tempat yang adanya manusia itu lalai dan ghaflah mereka dengan urusan dunia mereka. Maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak panjang mana 2 rangkap saja. Cuba tengok dapat apa. Dua rangkap je baca. Hafal pun tuan-tuan, tak sampai 5 minit lah. Tuan-tuan ulang lah, benda duk zikir dah. Cuma ada sikit beza, sikit tambah, sikit kurang ya. Tengok pahala dia, kelebihan dia apa dia? Tiadalah yang selayaknya semua melainkan Allah, dan tiada semata-mata dan sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala pujian, dia lah yang menghidupkan, matikan, dia lah yang maha hidup dan tidak pernah mati, di kekuasaannya lah segala kebaikan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Nescaya siapa duk pergi masuk pekan, masuk mall, masuk pasar, baca yang ni, nescaya akan ditulis baginya 1 juta pahala Allah, akan diampunkan daripadanya 1 juta dosa, dan akan diangkat darajatnya sebanyak 1 juta darajat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Allah, tuan-tuan, ingat sat saja Allah Ta'ala ketika mana manusia sedang ghaflah dapat 3 benda yang besar, dan besar tu berlagu mana sampai 1 juta. Kita hari ni duk kumpul duit sampai orang nak bagi, panggil kita jutawan. Pasal apa nak kena bagi cukup 1 juta? Hang jutawan dah, alhamdulillah saya jutawan dah. Berapa duit dalam bank? Ada 1 juta RM1. Seronok orang boleh panggil kita jutawan. Tapi tak ramai di antara kita seronok orang panggil kita jutawan pahala. Tak ada. Tak berasa seronok kita hari ni. Masuk pasar baca tu sampai 1 juta pahala. Allah Ta'ala ampun pula 1 juta dosa yang kita buat. Dan Allah Ta'ala angkat kita 1 juta darajat. Besar tuan-tuan. Tu je. Baik, keterangan sikit saja lagi. Maka pada zaman yang canggih ni terdapat bagai jenis kaedah untuk orang beli jual beli. Bahkan dari sistem pertukaran barang dulu bata sampailah kepada berniaga online hari ni semuanya mudah dan terkini. Walaupun bagaimanapun fungsi pasar ni masih lagi relevan dan diguna pakai sehingga hari ini. Islam susun kehidupan kita daripada sekecil-kecil benda sampai ke sebesar-besar benda. Hal ini agar manusia ni tak leka hanyut dia dengan dunia sampai terjebak dia dengan jurang kemaksiatan ataupun sekurang-kurangnya tidak melalaikan manusia. Faham? Maksudnya agama ni dia jaga bukan nak bagi elok daripada buat maksiat saja. Bahkan elok daripada lalai itu pun sebenarnya Islam ajak awal dah. Jangan sampai terjun. Sebab tu la taqrabu zina wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Maksudnya apa dia? Jangan sampai buat. Dekat tu pun Allah Taala larang siap dah. Dekat tu pun Allah Taala larang siap dah. Sebab tu Islam ni banyak mencegah. Bahkan kita pun dalam doktor dalam bab perubatan pun cegah itu lebih baik daripada berubat. Sebelum kena jantung, beringat elok-elok dulu. Sebelum kena darah tinggi, beringat dulu siap-siap. Sebelum kena kencing manis, beringat dulu siap-siap. Sebelum kena kencing, beringat dulu siap-siap. Sungguh. Loh, tuan-tuan, saya tengok semalam. Kawan tu nak masuk, mungkinlah dia nak masuk rumah. Dia cari yang barang-barang, orang kata apa, pre-love ni lah, barang-barang yang terpakai ni. Celah-celah tu ada nak berniaga, nak jual PTA, jual katil, jual apa ni, pum, ada satu orang tu. Beringat skema tengah duk tunggu ni. Dia pula pergi pesan. So, tuan-tuan, berapa ramai beli barang-barang tak sampai. Saya ada satu grup tuan-tuan, dia beli barang kereta. Kedai tu ada. Tambah pula puak-puak jenis apa nama geng-geng grup-grup ni dapat tahu kata nak apa nama depa punya kawan ni kena tipu. Pi terus kedai. Ni, tokey mana tokey, panggil mai. Ni dengan resip punya barang awak tak hentak. Hang nak buka gerai, tak mau buka gerai, tak mau buka gerai, kau nak sidai tau ni. Oh, jenis puak tu bukan jenis pi bincang. Pi kau nak sidai orang. Lagi kita bang, sabar lah kata. Abang jangan duk buat macam ni bang. Saya pun cari rezeki kat sini. Dah lah ni barang hang ni bang. Kedai ni memang kedai ni. Tapi owner dia dah tukar dah. Memang alamat ni, nama kedai pun tukar dah. Saya ni 4 tahun duduk sini, 5-6 kes dah yang duk main kedai saya duk pergi serbu lagu ni. Cerita dia, hak orang tokey lama dulu, dia tu yang buat kerja ni.
Jadi dia berniaga online, dia kata jual barang kereta habis 4-5 ribu apa semua, dia jual, dia kata dia nak post. Dah kali dia tak post. Yang duk kena lah ni saya. Tu tuan-tuan, berniaga online. Beringat elok. Sebab tu ada beberapa laman tu yang memang betul-betul dipercayai. Beli tang tu saja. Hak jenis duk sambil-sambil duk tengok ni pomon, biar beringat lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang benda-benda kasut ke apa, kadang-kadang mahal-mahal tu, baik-baik beli di, kita katakan pastikan betul dulu. Pastikan betul dulu baru kita ni beli. Tak ada masalah nak beli online, tak ada masalah. Tapi dia ada cara dan sebagainya. Baik. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk baca zikir tersebut ketika masuki pasar, kerana kebiasaannya pasar adalah tempat dan suasananya menjadikan manusia lalai dan leka. Pernah salah seorang sahabat kami, Habib Muhammad Al-Haddad, pi di pasar malam buat kuliah dalam tu. Buat kuliah dalam pasar malam. Tengah halaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan mati Allah sekalian. Hari ini Allah Ta'ala bagi nikmat kita. Kita boleh beli macam-macam tuan-tuan. Allah kasih kepada kita, Allah tengok kita, Allah sayang kita tuan-tuan. Bayangkan dalam sedikit masa yang kita ada ni, kita boleh melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makcik yang ada kedai sana, sama-sama kita istighfar insya-Allah. Astaghfirullah. Tu sampai tahu tu kuliah di Sarawak kami buat di sana. Tuan-tuan, boleh buat teratur ke kemah. Kita ni haduk dalam masjid pun nak ceramah pun kena tahan mata. No? Kalau boleh. Terdapat 4 kelebihan jika baca zikir ni. Yang pertama, diganjarkan pahala. Kedua, diampunkan dosa. Dibinakan untuknya mahligai dalam syurga. Dan diangkatkan darjatnya. Ini adalah riwayat yang lain. Jadi saya tak semua masukkan semua riwayat dalam ni. Cumanya kelebihan-kelebihan tu kita sebut dalam hadis yang pertama sahaja. Yang ni Allah Ta'ala ampun dosa, bagi pahala, angkat darjat. Ada satu lagi dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala bina mahligai dia, bagi dia dalam syurga. Itu ada satu riwayat yang lain. Walaupun amalannya sedikit dan memerlukan masa yang sangat singkat, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang ke-15 kita sambung nanti insya-Allah. Ada beberapa soalan? Tak ada. Dalam duk kata tadi tu. Nah, dia tengok keadaan sebenarnya. Kalau kita masuk Shopee secara berjemaah dengan isteri, maka kita kena minta pasangan kita mengazankan di telinga kita. Bukan baca doa ni dah, dia kena azan dah. Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat bang, jangan duk beli mata teruk sangat. Dah ingat tu kata aku mai aku nak azan tepi telinga hang juga. Hang pun kalau beli bukan kira orang. Nak? Baik. Dia ya. Ya. Okey. Betul. Betul. Baik. Insya-Allah. Allahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam ini. Insya-Allah, soalan yang baik. 2 soalan insya-Allah. Yang pertama, nak masuk shopping online, boleh ke tak baca ni? Dia bukan boleh kira boleh tak boleh. Maksudnya kalau kata kita baca pun tak berdosa pun. Cuma tak kena pada tempat. Maksud dia apa dia? Kita ni asas dia baca doa ni ialah untuk sedangkan diri kita ketika mana orang lain sedang ghaflah, orang lain sedang lalai. Itu dia punya main kita punya perbahasan berkenaan dengan hadis ni. Pasal apa Nabi suruh kita baca zikir ni ketika mana kita masuk ke dalam pasar? Pasal apa? Pasal kita kena peringat diri kita, jangan lalai ketika mana orang lain sedang lalai. Maka kalau kita masuk shopping online tu, bukan masalahnya orang lain tak lalai, kita tu pun lalai teruk. Masa tu macam duk kata, bukan kena doa ni ya, kena istighfar banyak pun kena ada tu. Maksudnya doa ini dia taklah dianjurkan untuk kita duduk seorang-seorang. Maksudnya ketika mana kita memasuki, macam kan ditanyakan tadi oleh doktor kita, nak baca boleh ada, saya nak baca masuk dalam keadaan nak masuk program, nak masuk yang dikatakan stadium, nak masuk yang dikatakan, ya silakan, tidak ada masalah. Memang disebutkan pasal, tapi dia punya matlamat dia tu, ataupun kita katakan kita punya perbahasan utama itu ialah ketika mana manusia lalai. Mana-mana majlis yang manusia lalai di situ, maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa, saya kami ni bukannya dia terlibat dengan kami, orang kerani, orang pembantu. Hei, dia bukan kira lagu tu. Hang kerja di entiti agama, semua orang panggil hang ustaz dia.
Tak pasal-pasal hangpa pergi duduk saya kena ditukarkan di apa nama di sekian agama Islam ni negeri-negeri ni. Saya ni apa kerani saya ni pengurusan saya ni. Mai tak lagu tu orang tahu kata hang ni. Orang akan anggap ni orang reti ni. Tuan-tuan, tak sangka kita ada. Sebab tu kena ambil beringat tuan-tuan. Jadi bolehkah untuk kita baca? Boleh, tidak ada masalah. Tak ada sampai berdosa, tak ada sampai haram, tak ada ni apa. Boleh saja. Untuk apa? Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita peringatkan diri kita untuk mengingati Allah Taala sebelum kita masuk di tempat-tempat orang yang mana sedang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Minta ampunan maaf kalau ada salah silap terkesak bahasa. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Rabbana zidna ilma wa sayyidna fi rizqina wa barikna fi ma razaqtana wa ja'alna mahban fi qulubi ibadik wa zin fayunhum wa ja'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran wa la yahsanu al-fi'al wa ya mubdi' billah mithalu ya qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minnahu wa lakal syaraf 'ala kulli wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.